Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah. Wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut akademi Rotu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, pada yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam siri pengajian online kita dalam kajian kehidupan. InsyaAllah kita mengkaji kehidupan bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf, insyaAllah. Bersandarkan tauhid dan tasawuf. Dan malam ini kita akan menyambung pengajian hikmah dalam kehidupan dalam bab hakikat masa, insyaAllah. Jadi mari kita sama-sama perbetulkan niat kita, semata-mata kita lakukan amal pada malam ini. Ini amal yang terbaik. Ini menuntut ilmu. Ini amalan yang besar fadilatnya. Mari kita lakukan semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dan kita mohon Allah berikan sebaik-baik ganjaran pahala atas amalan kita pada malam ini, insyaAllah. Baik, seperti biasa, sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, bagi kita memulakan pengajian kita pada setiap malam ini, kita akan sama-sama melazimi dengan membaca ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Khair. InsyaAllah, sama-sama kita membaca surah Al-Hadid. Mari kita bersiap sedia, yang mana yang dah bersiaran boleh ambil Al-Quran masing-masing, ataupun yang sudah bersedia dengan Al-Quran masing-masing, Alhamdulillah, atau tafsir Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran. InsyaAllah kita niatkan dengan bacaan surah Al-Hadid ni, Allah kurniakan pahala yang sebaik-baik untuk kita. Allah berikan kita kekuatan hati seperti mana Allah jadikan besi surah Al-Hadid ni, besi itu kuat. Dan Allah, insyaAllah kita niatkan juga, mana yang nak niat ruqyah, sila niat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah hilangkan, Allah hancurkan dengan kekuatan besi itu, Allah hancurkan seluruh perkara-perkara yang tidak patut ada dalam diri kita ini. Hancurkan keraguan, hancurkan segala gangguan-gangguan yang ada bersarang dalam diri tanpa sedar. Ya. Kita tidak sedar benda itu ada dalam diri kita, kita tak sedar, tuan-tuan. Apatah lagi di akhir zaman ni. Maka dengan mudah-mudahan kita amalkan surah Al-Hadid ni dengan kekuatan yang ada pada
Allah SWT itu yang Allah campakkan kepada besi, lalu Allah berikan kita baca surah ini dan memudahan, membersihkan dalam diri kita. Menguatkan hati kita, menguatkan fikiran kita, menguatkan seluruh antibodi badan kita, insyaAllah. Baik, mari kita sama-sama mulakan bacaan suci, bacaan ayat suci Al-Quran pada surah Al-Hadid, insyaAllah. Mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah Summa alhamdulillah Ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah
Allah izinkan kita untuk melazimi dengan bacaan suci ayat Quran, surah Al-Hadid. Mudah-mudahan kita akan dapat fadilat daripada bacaan tersebut. InsyaAllah. Nak istiqamah, kita kena tahu kenapa kita buat sesuatu perkara. Jarang orang bila dia dah tahu, dia tak buat. Jarang sebenarnya. Sebagai contoh, dia pergi kerja, dia tahu dia pergi kerja dapat gaji. Jarang bila dah tahu dapat gaji, kemudian banyak pula dapat, kemudian dia tak datang. Mana dia tak tahulah tu. Ataupun dia tak yakin, dia ragu. Biasa kalau dah tahu, malah dapat pula natijah dia, kesan dia nampak, maka dia tidak akan tinggalkan. Sebab tu apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, iaitu amalan, kita kena tahu apa dia panggil natijah, fadilat dia. Natijah dia. Sebab tu natijah yang utama dalam amalan itu, yang utama itu pahala, tuan-tuan. Pahala. Kita perbetulkan niat kita baca kerana Allah, lalu apa yang kita dapat? Pahala. Apa kesan pahala? Kesan pahala adalah perkara yang tidak akan dapat melalui benda. Apa dia? Bahagia. Dan yang paling bahagia dan paling senang untuk faham juga, lawan kepada bahagia derita, dan derita itulah benda yang ditakutkan sebenarnya. Jadi pahala ni dia menghilangkan derita dan menghilangkan ketakutan yang ada. Takut di mana? Di dalam jiwa, tuan-tuan. Dan sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, ketakutan dalam jiwa ini benda yang tersembunyi. Sebab tu tadi saya nak tulis satu kenyataan di Facebook, tapi Allah tak izinkan. Jadi saya sampaikan secara live lah. Bila sebut tentang hati ni, tuan-tuan, perbincangannya luas. Malah dalam perbincangan luas itu dipecah pada dua perbincangan besar. Iaitu hati yang hak dan hati yang batil. Itu pun yang besar. Hak dan batil. Hak dan batil ni perbincangannya di hati. Ya. Baik, bila sebut tentang batil, iaitu tiruan. Bicara soal tiruan, kalau sebut tentang barang, mesti kita akan dengar tentang barang tiruan. Barang tiruan. Bicara soal barangan, pasti akan ada persoalan ataupun isu tiruan. Barang tiruan. Makin dia naik, sekejap lagi orang tengok, maka ada duplicate. Duplicate one to one. Duplicate A plus saya panggil. Sehingga kan kita tak boleh nak bezakan yang mana yang betul, yang mana yang palsu. Hanya pengilang je yang tahu ataupun yang ahli dalam bidang tertentu. Contoh kalau jam, ahli bidang jam dia boleh bezakan. Dia panggil copycat. Copy 100%. A plus dia panggil. Copy. Dia copy A dia panggil. Semua dia ikut. Silap air bulan, kilang tu silap yang buat. Silap air bulan lah. Barang-barang yang reject tu ke, dia copy balik, dia jual. Tapi nak bagi tahunya, barang tiruan ni tak boleh lari lah. Bila bicara soal barangan, maka timbullah persoalan barang tiruan. Begitu juga dengan kehidupan, tuan-tuan. Begitu juga dengan kehidupan. Berlaku juga kehidupan tiruan, tuan-tuan. Tiruan ni diambil daripada yang benar lah. Dia mesti tengok yang benar kalau dia tiru. Okey. Maka dia tiru bulat-bulat. Bila sebut bahagia, dia tiru bahagia. Bila sebut sayang, dia tiru sayang. Nampak? Bila sebut berjaya, dia tiru berjaya. Sedangkan bahagia, sayang, berjaya itu bukannya tiruan. Itu sebetulnya yang asli. Dia tak ada kejayaan tiruan sebenarnya. Dia tak ada kebahagiaan tiruan. Dia tak ada. Dia kebahagiaan dia mesti asli. Sepatutnya begitu. Contoh kita cerita barangan. Contoh kalau jenama lah A. Sekiranya tiada barang tiruan, maka jenama itu je lah. Tapi terpaksa kita sebut barangan tiruan jenama A. Sebab tu contoh macam bahagia. Bahagia tak ada tiruan sebenarnya. Tapi kerana ada yang dipanggil musuh. Ujian. Jadi bagaimana nak membezakan tiruan ini? Maka itulah ujian pembeda atau pembeza kepada yang benar dan yang tiruan. Ujianlah akan yang kita buat test. Saya pernah tunjuk satu video dulu kan, permata. Tiruan ni tuan-tuan, kalau sekali imbas nampak sama. Tapi dia ada alat untuk menguji. Pertama dengan test pen, dia ada test pen dia. Kalau tetap kat permata tu dia akan naik sampai ke hijau.
Yang original, kalau yang tipu tu dia merah je. Tapi orang tak tahu, kalau test pen tu tak ada, orang tak tahulah. Sebab potongan dengan shape bersama. Kemudian lampu hitam lah panggil, lampu hitam, black apa nama, lampu infra tu, tapi dia gelap, dia biru. Jadi yang original ni dia akan keluar warna hijau, glow in the dark. Dalam kegelapan dia terang kan. Yang mana tadi yang palsu ni dalam kegelapan dia gelap, tak ada. Baik, jadi indikator kepada tiruan ni ialah ujian. Maka ujian akan sampai tuan-tuan, ujian dalam bentuk berbagai perkara lah. Allah Ta'ala menguji kita ni, yang mana kehidupan itu ujian. Maka nak ceritanya, ada diuji dengan sihat, ada diuji dengan sakit, ada diuji dengan tua, ada diuji dengan muda. Ada diuji dengan kedudukan, ada diuji dengan keilmuan. Macam-macam angle ujian akan berlaku. Tapi ending kepada ujian itu nak memastikan dia ini original atau tiruan. Apa dia? Hidup dia. Bagaimana nak tahu? Ketika diuji, yang tiruan tidak akan mampu bertahan. Allah tak akan bagi kekuatan untuk bertahan. Malah dia menuju kepada kebinasaan. Apakah kebinasaan yang paling besar kebinasaan? Adakah kita akan nampak kebinasaan itu dalam bentuk kehancuran? Itu pasti tuan-tuan. Kehancuran dalam bentuk fizikal itu pasti. Tapi ambil masa. Dia panggil apa? Allah bukannya buat itu jam hancur, tidak. Macam contoh, kalau kisah Nabi Nuh AS. Allah nak turunkan banjir besar tu berapa ratus tahun tuan-tuan. Bukan dia terus-terus. Diejeknya Nabi Nuh AS buat kapal tengah hutan. Digelakkannya tuan-tuan. Nak buat kapal tu kena tanam pokok dulu. Maksudnya hancur ni, jangan anda ingat hancur ni, dia tak hancur lagi Ustaz. Jangan. Kehancuran pasti. Bermaksud yang tiruan di saat datangnya ujian, pertama tidak mampu bertahan, kemudian pasti menuju kebinasaan. Ambil masa. Cuma apakah kebinasaan yang paling besar sebelum kebinasaan yang dipanggil kesan yang besar tadi? Itulah dipanggil keakuan. Keakuan. Maka kehidupan yang tiruan adalah kehidupan keakuan. Itu. Ini kita akan bincang ada kaitan dengan hakikat masa ni. Ini mukadimah dia ni. Baik. Jadi keakuan ni timbul tuan-tuan. Di saat ujian mendatang, adakah terselah bersinar sifat kehambaannya ataupun terselah sifat keakuannya? Apa makna keakuan ni? Diuji dengan kesusahan, dia akan menampak dirinya tak mampu untuk atasi kesusahan. Aku, entahlah. Nampak aku lah. Di saat Allah berikan dia kesenangan, nampak keakuan yang mendatangkan kesenangan. Aku usaha ni, aku senang. Di saat diberikan keilmuan, dia tak nampak diri dia itu yang asalnya jahil. Diberikan keilmuan bukan untuk menjahilkan orang. Sepatutnya nak memandaikan umat. Dia tidak melihat orang jahil sebab, bagaimana nak melihat orang jahil sebab dia jahil. Dari awal, malah hakikat diri dia memang jahil. Alamal insana malam ya'lam. Tetapi itu, tengah orang tu diuji, sehingga menebal keakuan. Dan ini iblis gagal berhadapan dengan kehidupan ini, malah semakin diuji kedudukan, diberi keilmuan, maka terselah sifat keakuan, sehingga meremehkan saingan, menolak kebenaran, tak kira siapa yang bawa. Tuan-tuan, kebenaran bahaya tuan-tuan. Sebab kebenaran ni, Allah tak kira siapa yang akan bawa. Wa imma Allah uji kita, kebenaran datang pada seorang budak tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau ilmu ni, ya ilmu satu bab. Tapi dalam bab kebenaran ni, dia panggil daripada kebenaran itulah datangnya ilmu. Tu maksudnya kebenaran ni dia akan menguasai ilmu tu. Sebab ilmu yang tidak benar, ilmu tu rosaklah. Jadi kebenaran ni adalah mengatasi ilmu tu sebenarnya. Sebab waqulil haqqu min rabbikum. Jadi bermaksud begini, kita mesti jumpa kebenaran dulu baru jumpa ilmu. Sebab dia begini, kebenaran itu adalah sifat Allah. Sebab itu bila jumpa kebenaran, contoh Nabi SAW. Nabi
Itu kalau kita lihat bersifat ummi. Ummi ni bukan tak tahu ya. Ummi ni tak tahu seperti mana yang kita dok faham, yang tak ngaji, tak pandai baca, tak pandai tulis. Bukannya tak tahu sehingga seperti kita. Salah. Jangan. Ummi yang dimasukkan bersedia untuk diberitahu. Dia kena kosongkan diri dia. Sebab bertemu dengan kebenaran, maka datanglah satu persatu petunjuk dan arahan. Itu jadi ilmu lah. Bagaimana ada iblis? Iblis, tuan-tuan. Dia bertemu dengan ilmu kan. Dia ada keilmu kan? Ada. Tapi punya tak jumpa kebenaran. Apa yang berlaku? Datang ujian, ilmu tadi menghancurkan dia. Dia tak boleh bertahan. Tak bertahan, akhirnya ciri ilmu ni apa? Patutnya tunduk kan. Ciri ilmu ni patutnya takut dengan Allah. Tak jadi. Dia makin nampak diri dia, makin nampak kelemahan orang. Itu dia. Terselah sifat keakuan dia tu. Kalau yang usia diuji keakuan usianya. Kalau yang muda diuji keakuan mudanya. Aku muda lagi. Aku dah tua lah. Aku tahu dah. Nampak tak? Keakuan ni boleh duduk pada semua perkara. Aku pada usia. Aku pada tenaga. Aku pada harta. Aku pada keilmuan yang ada. Aku pada kedudukan yang ada. Jadi keakuan ni dia boleh menempel kepada semua perkara. Sebab itu, kenapa datangnya ujian, nak tengok kita ni ada pakai sifat kehambaan atau sifat keakuan. Nah, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab itu berlakunya kadang-kadang kita tanya, kenapa ujian datang Ustaz? Kenapa ujian datang? Sebab nak tengok kita ni keakuan ke tidak. Itu je. Sebab iblis tu gagal kat keakuan je. Dan kita adalah tak nak jadi iblis. Itu sebenarnya. Dan kita takkan boleh jadi malaikat. Tapi jangan jadi iblis. Tengok. Dan kita takkan jadi malaikat. Takkan boleh beramal seperti malaikat. Walaupun malaikat bagi tahu, bukankah kami ni dah cukup? Masanya ada ni patutnya solat je 24 jam. Nak kait dengan hakikat masa. Masanya ada ni patutnya buatlah segala perbuatan amal. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ustaz, kita ditengking atau dihina, macam mana nak keakuan? Terima kenyataan memang kita ni hina. Ketika orang tengking, orang marah kita, sebenarnya Allah menggerakkan dia untuk menyatakan kita. Faham? Menyatakan. Kita tak boleh terima kehinaan, penghinaan. Yang tak boleh, kita hina orang. Itu tak boleh. Yang tak boleh, kita hina orang, kita maki orang. Cakap muka orang buruk. Apa ni buruk? Ini muka macam ni nak jadi. Nak jadi madu aku. Kalau nak bermadu tu, pilih-pilih juga. Pilih-pilih bulu. Muka ni. Engkau tak setanding dengan aku lah. Tu dia. Ana khairu minhu. Tak boleh. Tapi kalau orang hina kita, itu kenyataan diri kita. Jadi macam mana nak terima, nak ustaz macam mana kalau hina ni nak, supaya kita tak, itulah kenyataan kita, kena ada kefahaman. Kalau orang kata, ustaz ni bodoh lah. Orang kata saya, ustaz ni bukannya betul ni. Ustaz ni apa gini, cakaplah kot lah pandai, nak hina. Tapi saya taklah cari kehinaan. Saya taklah membuka peluang untuk dihina. Tapi kalau nak hina, silakan. Tak ada masalah, itu kenyataan. Tak ada nak marah pun. Sebab kita dah belajar ilmu kenyataan, ilmu mengenal diri dah ada dah dalam tajuk mengenal diri kan. Hakikat kehidupan. Ada tajuknya tu. Kita ni daripada air mani yang hina. Okey, bila kata air mani yang hina, orang letak paling bawah kan. Apa masalah ni? Terimalah kenyataan. Kau ni bodoh lah. Ya. Memang aku bodoh pun. Tapi aku tidak boleh dibodohkan.
Nampak? Aku memang hina. Tapi aku taklah mencari kehinaan. Aku memang lemah. Tapi aku tak zahirlah kelemahan. Sebab apa? Sebab aku bertuhankan Allah yang maha mulia. Sudah pasti ada kemuliaan. Aku bertuhan dengan Allah yang maha kuat. Sudah pasti ada kekuatan. Aku bertuhan dengan Allah yang maha kaya. Sudah pasti ada kekayaan. Aku nak takut apa? Tapi ialah kan, biasa kalau dah ada itu, kata tadi ujian iblis. Kita tidak boleh terima kenyataan bila direndahkan. Itu masalah. Sebab itu iblis dia tak terima kenyataan. Dia gagal dalam ujian, malah terselah sifat keakuan, malah meremehkan saingan. Saingan atau pasangan. Kita bila meremehkan orang saja, tuan, dalam apa jua angle lah. Meremehkan, alah budak lagi. Itu dah remeh tau. Sebab tu sombong ni, apa ciri sombong? Abau wastakbar. Sombong ni adalah meremehkan orang dan menolak kebenaran. Sombong bukan pakai cantik-cantik, pakai kemas-kemas. Bukan. Ini ada hadis. Sahabat tanya, ada seorang lelaki suka pakai cantik-cantik. Ada kata sombong, Nabi kata bukan. Sombong itu meremehkan orang. Kita pakai tapi contoh kita pakai baju RM5,000, meremehkan orang pakai baju RM50. Sombong lah tu. Ataupun pakai baju RM50, meremehkan orang pakai baju RM5,000. Sombong juga. Jangan nak sombong ni orang yang pakai mahal je. Orang pakai murah pun boleh sombong, meremehkan orang. Apatah lagi kalau orang pakai mahal, dia boleh meremehkan yang murah. Saya minta maaf lah, saya ada brand saya je. Saya kalau baju-baju biasa ni, badan saya jadi kematu lah. Allah, kadang-kadang kan. Sombong amat sih. Baik, je begitu. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kita sombong. Sombong juga dalam mengaji pun. Ni dengan ustaz mana ngaji ni? Betul ke ni? Nampak? Persoalan dia tu meremehkan. Tak lah, tak power lah, tak hebat lah, tak ada outstanding lah, tak viral lah, apa macam-macam lah. Penuntut pun akan sombong dengan penuntut lain. Kau dengan guru mana? Dia ni guru aku. Ni tau. Kau tengok biodata dia. Guru kau mana? Guru kau nak kena check ni, saya sesat ni guru kau ni. Allah. Sesat terus kita. Contoh. Kan? Kalau kena guru Imam Ghazali rahimahullah, seorang tukang kasut, nak cakap apa? Yang tak ada pengajian mana-mana semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya itu ujian. Kadang gurunya okey, kadang pengikutnya membeza-bezakan, membeza-bezakan. Ni guru mana ni? Guru mana ni? Guru aku begini tau. Itulah kalau kena dengan guru Al-Imam Ghazali rahimahullah yang sehingga terzahirnya kita Al-Ihya Ulumuddin, nak jaga apa? Berguru dengan orang yang tak tahu nak buktikan dia ni guru. Tapi kesan, guru ni nak tengok kesan pelajarnya tawaduk. Dia ni adik kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah, adiknya Ahmad namanya. Jadi kasyaf tuan-tuan. Belajar dengan seorang tukang kasut yang mana dalam pengamatan Al-Imam Ghazali rahimahullah Hujjatul Islam melihat macam ni guru adik aku. Tapi tak apalah sebab ada kesan. Sebab dah nampak kesan kepada anak murid. Kadang-kadang kita tak tahu. Ini yang berlaku. Memang kita kena tahu kredibiliti latar belakang seseorang itu agar tidaklah kita ni tak ada tentu arahnya. Tapi tidaklah kita boleh boleh kita meremehkan tanpa ada asal usul, periksa. Tak tabayun. Nampak tidak? Kena hati-hati. Tak bermakna dia ini tidak melalui perjalanan background yang hebat-hebat. Allah tak boleh hebatkan dia. Tak bermakna begitu. Kemungkinan ada perjalanan yang dia tak cerita. Mungkin
Yang kita nak tengok itu apa output dia. Biasanya kalau yang tiruan ni tuan-tuan, output dia memang akan jadi, contoh anda yang mengikuti pengajian ni, saya minta jauh lah, minta jauh, akan ada ketaksuban. Dia akan, kalau orang misal katalah Allah takdirkan saya satu masa orang hentam saya. Orang taksub pertahan, tak payah pertahankan saya tuan-tuan. Wallahi jangan. Sekiranya saya salah, jangan pertahankan. Tak payah nak kita cari alasan ke apa tak. Kita manusia, mungkin ada salah. Wallahu alam. Jangan pertahan ataupun tak ada salah tapi pertahankan kelas ni. Bagus ni kelas ni. Ni kau tak ikut kebenaran, kau mesti batil ni. Jangan tuan-tuan. Buat kerja gitu jangan. Kalau hakikat kehidupan sikit pun tak mengajar buat benda-benda macam tu. Malah ada satu inbox saya dapat bercerita tentang ada satu ustaz ni, ustazah saya tak perasan, yang dia jemaah kita lah. Inbox saya kata-kata daripada overseas barat tentang fikiran. Saya tengok jemaah kita ni, tak tahulah kalau dia menonton malam ni kan. Saya pun tak perasan mana satu yang inbox saya. Jadi dia misih ustazah tu. Hebat. Bagi saya pun berguru juga. Tuan-tuan, sebenarnya gini. Bila kita mengaji, bukan tak semestinya kita mesti kena strike. Salah ni. Jangan. Cukup untuk pertahankan diri kita daripada kebatilan tu masuk kat kita. Kita dah tahu tu ayat batil kan? Stop. Nak kata dia, wallahualam, ambil langkah berhati-hati. Kalau ikutkan saya lah yang paling banyak gatai nak sniper. Kita macam-macam ayat kita jumpa. Kan? Tapi sampai tak tercakap pun ada. Wallahualam. Sampai tahap macam tu, bukan tak nak cakap. Tengok, kalau dalam kuliah, 1 jam, 2 jam boleh bercakap tuan. Tapi bila keluar daripada lapangan, tak apalah, saya tak nak jadi pentaksub pula pada diri saya, pentaksub pada keilmuan ni. Tapi kalau benda tu bersalahan dengan kebenaran, menyinggah lalu, dan saya akan ambil poin tu, saya akan cakap kat platform saya. Itu saja. Dan saya akan pertahankan kebenaran habis-habisan lah. Saya tak akan pertahankan diri saya, tak akan pertahankan siapa-siapa. Kebenaran tetap kebenaran. Tapi kita tidaklah boleh membatilkan orang sesuka hati. Tak boleh lah. Tidak boleh meremehkan orang sesuka hati. Tak boleh lah. Jadi tujuan kita belajar, itu tiruan. Kalau betul anda ni pengikut, bukan pengikut, ataupun penuntut atau pengikut kepada pengajian kebenaran. Bukan pengikut saya. Jangan sekali-sekali, ni pengikut Ustaz Fadil. Saya tak nak ada pengikut. Tapi kalau nak ikut saya kepada kebenaran, silakan. Nak pengikut saya tak ada. Saya buat disclaimer betul-betul ni, malam ni. Tolong sampai-sampaikan. Jangan kata, ni pengikut Ustaz Farid ni, pengikut, tak ada. Saya tak ada. Tapi kalau benarlah pengajian membawa kepada kebenaran, apa yang berlaku adalah anda tidak jadi orang yang suka dalam bahasanya berdebat. Kebenaran bukan menegakkan debat. Tapi memberikan hujah tu kena. Ada hujah bagi hujah. Berdebat tidak. Kita tak akan pergi itu tiru tuan. Bila Allah uji tu, kadang-kadang sebab tu kena tengok. Kalau dengan keilmuan lain pula ujian dia. Berlaku pertembungan tuan. Pertembungan tu mula. Mula kata macam rasa nak macam siapa yang kata tadi? Siapa yang kata saya tak betul ni? Mula saya cakap. Ambil langkah berhati-hati. Kebenaran itu adalah untuk memberikan kekuatan pada jiwa. Untuk mempertahankan diri daripada terperangkap dengan kebatilan dan fitnah-fitnah yang ada. Dan saya nak bagi itu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Berbalik pada tiruan, ini masih saya nak bincang bab tiruan dengan palsu ni. Barang tiruan ni banyak tuan-tuan. Yang tak nak kepada kebenaran pun ataupun barang original pun kadang-kadang kita nak beli. Contoh kalau tanya, kita nak beli ke barang yang original kalau kita ada jumpa yang tiruan, walaupun tiruan itu taklah setiru sepenuhnya, tapi kita kata alah nak pakai jam, nak beli harga 20,000 tak dapat, dah lah okey lah ni. Bermaksud yang tiruan banyak, silat-silat kilang tu pun keluar kan. Dia tahu takkan ada orang nak beli yang mahal. Ada dia punya player dia. Nak bagi tahu apa? Orang nak dengar kebenaran, dia tak ramai tuan-tuan. Jadi tak payahlah kita nak cari pengikut juga. Tak payah.
Jadi kalau anda nak sebarkan saja. Nak sebarkan sajalah. Kalau nak berharap ada orang ikut follow, memang taklah. Sebab ini bukan pengajian cari follower, bukan. Ini pengajian siapa yang nak Allah nak isi kefahaman dia agar dia faham kehidupan ni. Kalau dia biasa pakai yang tiruan tuan-tuan, tiba-tiba nak tukar yang original, dia punya cost of living akan bertukar, betul tidak? Samalah dalam kehidupan ni. Dah terbiasa dengan yang batil, terbiasa dengan perasaan, terbiasa dengan keadaan, terbiasa dengan kebendaan. Tiba-tiba jangan ikut perasaan. Tiba-tiba jangan ikut keadaan. Tengah orang jam tuan. Jam. Jadi bila anda mengikuti dengan benar, ini saya nak bagi tahu kebenaran, ketulinan itu. Bagaimana bila datang ujian-ujian, maka akan timbullah sikap yang sebenar. Kehambaan, merendah, tawaduk, datang satu sifat penerimaan yang luar biasa, tuan-tuan. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud dia. Jadi bila kata bila melihat kepada kehidupan yang benar dan kehidupan yang batil, yang tiruan, indikatornya adalah ujian. Ujian sama ada dalam bentuk keilmuan, ujian dalam bentuk kesusahan, kesenangan, ujian masa, dan ujian masa ni besar ni. Ujian yang mana yang paling besar ni tuan-tuan, ujian yang membawa kita sama ada kita ni dengan apa yang Allah berikan itu makin nampak keakuannya ataupun makin zahir kehambaannya. Nampak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaedah dia. Itu nak membezakan. Aku ni akan nampak bila susah, akan nampak aku dah susah, nak buat macam mana? Dia macam tu. Bila senang je, aku senang. Aku nampak. Aku tahulah. Keakuan yang maksudnya dia berpertahankan situasi itu dengan pelbagai perkara lah. Sebab tu kita jangan sandarkan pada kenangan. Jangan sandarkan pada keadaan. Sandarkan diri kepada kebenaran. Berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik. Di awal pengajian ada fasa kekeliruan. Itu bukan fasa kekeliruan, fasa penyucian. Okey, baik. Sebenarnya dalam fasa kita menuju pada kebenaran, kadang-kadang kita tak sedar kita bawa fahaman batil. Tapi kita tak naklah mengatakan itu batil. Tapi nak tahu fahaman itu batil atau tidak, bila datang kebenaran, dia mula goyang. Dia mula macam meluap-luap. Sebab kalau fahaman itu benar, semakin datang tekanan, dia tidak akan tertekan, dia tidak akan tercabar. Dia tetap, dia makin tetap, makin tekan makin kuat, makin tekan makin kuat, tuan-tuan. Tapi kalau misal kata kita ni ada fahaman-fahaman yang tak betul, walaupun anda solat, sujud, perbuatan buat, tapi fahaman tak sujud lagi, hati tak sujud lagi. Tiba-tiba datang ujian ataupun sesuatu perkara yang Allah cuba nak congkil, tuan-tuan. Maka berlaku kekeliruan, kekalutan. Asal aku ni? Itu maksudnya dipanggil side effect. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang terpaksa berdebat. Itu maksudnya side effect. Tapi kalau anda dah dimantapkan, dipanggil dah takhali, dah bersihkan kebatilan fikiran, kebatilan yang duduk dalam keraguan, maka datang pengisian. Sebab tu pengajian yang dah mula datang pembersihan, dia mula makin kuat nak mengaji, makin kuat, makin faham, makin nak. Dia kena macam tu. Sebab tu ada peringkat awal, orang yang tak nak, dia tak nak. Dia tinggalkan je, tuan. Sebab tu anda jangan anggaplah, dan kita pun tak expect, ustaz, ada yang tulis kadang 400 lebih view, 485, tak perlu, tuan-tuan. Sebab ini bagi ni gerak Allah ni, kita tak tahu. Sebab kita bukan nak menyukakan orang. Tapi benda-benda yang kita bincangkan, ilmu-ilmu yang Allah gerakkan ini adalah silat lagi bulan, bukan nyuka je lah. Bertembung, tuan, bertembung. Macam tu tuan yang bagi tu. Ustaz, ni pemikiran ni yang hantar ni ustaz juga ni. Saya mau jawab, yelah ustaz betul lah, tapi ada juga silapnya. Mungkin bab itu dia kurang terlepas pandang ke. Sebab ini perlukan kajian, nama pun kajian kehidupan.
Yang mengkaji akan jumpalah. Kalau dia tak kaji, dia just follow, ikut, dia ada ilmu. Ya, ilmu agama dia ada, tapi ilmu agama tu boleh dikupas. Apatah lagi dalam kehidupan. Terutama soal perasaan, soal emosi. Takkan kita nak ikut dia kaedah-kaedah yang dah, orang kata apa, orang kata kaedah yang batil ni. Orang perempuan dia emosi. Nak ikutkan statement perempuan ni emosi. Emosi dia perempuan. Sampai kesudah kita nak ikut statement, takkan langsung kita ada inisiatif nak berfikir. Nak renung sekejap. Sebenarnya apa cerita? Takkanlah kita nak ikut di semua keadaan tu. Nampak? Ini berbeza. Jadi, inilah perbezaan dia. Memang akan bertembung, tuan-tuan. Jadi, saya sarankan, jangan, kalau berlaku pertembungan begitu, jangan ada, dipanggil apa, pemaksaan. La ikraha fiddin. Tak apa. Satu masa dia akan nampak. Tinggal lagi, anda lah yang akan zahirkan keyakinan itu. Sebab, bila kita duduk pada yang tulen, yang benar, maka apa yang berlaku? Keyakinan anda makin kuat. Gerak kerja anda makin hebat. Pemikiran anda makin tajam. Anda tidak jadi orang yang tiada pendirian, tiada prinsip, dia berbolak-balik. Orang akan nampak anda. Bila anda dah ada keyakinan begitu, maka nampaklah kesan kepada pelaksanaan itu. Ustaz, soal emosi ni kacau betul, dia datang juga ganggu. Tadi kan saya dah jawab tadi. Sebab tak terima kenyataan. Kan tadi emosi, bila orang hina, macam mana Ustaz? Tak terima kenyataan kita ni hina. Emosi ni keadaan, terima kenyataan, terima keadaan. Kalau susah, terima keadaan kita susah. Kalau hina, terima keadaan kita ni hina. Kita tak akan mulia dengan apa-apa pun. Tak akan mulia. Ustaz, kalau berguru ni jadi mulia ke? Tak. Kita tak akan mulia dengan orang. Walaupun kita duduk dengan siapa pun. Mulia itu hanya pada Allah. Allah muliakan siapa, kemudian baru kita duduk dengan yang dimuliakan. Bukan orang tu mulia. Yang dimuliakan siapa? Yang termaktub dalam Al-Quran. Contoh, Nabi SAW, para Nabi dan Rasul. Mak ayah dimuliakan. Yang ada title yang Allah gazet dalam Al-Quran. Nama orang, tak jamin. Guru, ya. Jawatan itu, guru jawatan mulia. Dimuliakan. Orang belum tentu. Jadi, mak ayah tu mulia. Suami, ya mulia. Orang belum tentu. Kadang-kadang orang ini si Pulan A pegang jawatan suami. Jawatan mulia dah. Dia pula buat hina. Kita tak boleh nak cakap apa. Kita tak boleh cakap apa. Sebab diri dia pula salah bawa jawatan itu. Jadi, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, itu dimuliakan. Maka mulia itu hanya pada Allah. Sekarang jadi macam iblis. Jawatan tu mulia. Suami mulia. Mak mulia. Ayah mulia. Para Nabi Rasul itu mulia. Tapi orangnya itu. Macam Nabi dan Rasul dah tentu maksum. Mak ayah mulia. Dah tentu dah. Tu package. Tapi peribadi mak ayah itu sendiri pula. Tapi kerana mak ayah dia mulia lah. Sebab mak ayah memang Allah muliakan. Habis. Dah tak boleh ada tolok. Dah tak ada orang kata apa. Tak ada nak kompromi, tak ada dah. Okay, suami. Suami mulia. Memang suami ni mulia. Ada hadis? Ada. Mengatakan kalau diberikan sujud selepas Allah dan Rasul, maka sudah tentu Nabi suruh sujud kepada suami. Maka jawatan suami itu mulia. Tinggal lagi manusia yang membawa jawatan suami itu bagaimana. Ustaz, jadi bahayalah. Ya. Jawatan guru tu mulia, bukan dia tu mulia. Jawatan tu mulia. Maka muliakanlah jawatan tu, jangan buat perangai macam-macam. Dah nama pun guru, tak kisahlah guru. Yang kita nak jaga itu adalah kemuliaan agama yang memuliakan guru. Kalau tidak, jatuhlah standard agama. Kita bukan nak jaga nama ustaz, jaga nama guru, tapi nak jaga agama yang memuliakan guru. Agama yang memuliakan para asatiza. Agama, yakni Allah lah. Allah dah muliakan jawatan guru. Guru yang
orang yang berjawatan guru jangan pula lah hinakan jawatan itu dengan perbuatan-perbuatan mazmumah kita. Ini masalahnya. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka di situ kalau kita lihat, kita pergi kepada terus perbincangan kita. Saya dah masuk dah. Sebab itu bila kita sebut tentang hakikat masa ni tuan-tuan, apa yang nak kita bincangkan di sini, bila sebut hakikatun, maknanya dia ada perbincangan kebenaran. Ada perbincangan kebenaran. Bila sebut perbincangan yang benar, boleh? Okey. Baik, bila sebut kebenaran, jadi kebenaran, apa yang benarnya? Jadi masa ini, sebut tentang masa, itu berkisar tentang mencari masa ni, mencari kebenaran. Hakikat ni yang benar lah. Apa yang benarnya pada masa? Masa ni adalah mencari kebenaran. Okay, mencari kebenaran, apa tu masa? Masa berkaitan dengan apa? Nyawa. Jadi nyawa kita ni, sepanjang nyawa hidup kita ni, hakikat sebenarnya adalah mencari kebenaran. Ini tugas utama. Itu masa. Kebenaran pada masa. Masa ni bukan lagi, aku tak ada masa lah, aku nak buat kerja lah. Bukan. Masa ni apa? Nyawa. Nyawa yang diberi ataupun nyawa bila masuk masa ni, sebab apa masa dikait dengan nyawa? Sebab apa Ustaz masa dikait dengan nyawa? Pertama, masa ni kiraan masa ni pada denyut nadi. Denyut nadi ni dia kiraan per detik. Detik jangan pergi pada nadi. Nadi nyawa. Bila masa tu nyawa, bukan masa tu emas. Sebab masa tu emas bila kita nampak duit, nampak usaha. Jadi masa kita kena cari yang tulen. Kena niat kan tuan-tuan. Jadi sepanjang nyawa, sepenuh nyawa kita atau seumur hidup kita, tu dia. Bila nyawa, maka nak dipanggil pada bahasa yang mudah, panggil umur lah. Nyawa, bukti bernyawa, maka dinamakan bernafas. Maka bernyawa ni bernafas. Bernafas ni maka bertambahlah umur. Adalah perbincangan tentang umur. Jangka hayat. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam masa yang diberikan, sebab itu kalau kita rujuk kepada perbahasan ibadah, ibadah yang utama itu adalah solat. Dalam bab perbuatan, bila kata bernafas, bernyawa, maka dia boleh bergerak. Bergerak, gerak apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu? Gerak solat. Gerak solat. Gerak solat itu kerana solat itu ibadah utama. Lalu hidup kita ni illa liya'budun. Allah hidupkan kita, Allah bagi nyawa yang mana nyawa tu akan membawa kepada perbincangan masa. Allah bagi masa, selagi ada masa orang kata. Selagi bernyawa, maka beribadahlah. Lalu dalam surah Az-Zariyat, ayat 57, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dalam sebut kata perbuatan, dia panggil perbuatan af'al. Maka di saat Allah hidupkan kita, bagi nampak, bagi umur, maka kita banyak ada pergerakan. Makna ada perbuatan. Maka ada gerak. Maka gerak yang mesti kita lakukan adalah solat. Okey, baik. Sekarang ni, solat ni berkaitan dengan apa?
apakah indikator solat yang datangnya wajib solat ni bila syarat utamanya masuk waktu. Lagi tak masuk waktu, tak wajiblah solat tu. Masuk waktu subuh, wajiblah solat. Dia bukan solat 24 jam. Adapun sebelumnya ketika Isra' wal Mi'raj, di Mi'rajkan, maka solat kita 50 waktu. 50 waktu ni tuan-tuan, 50 kali ni ikutlah. Kalau sejak pukul 11 satu waktu, selang setengah jam, saya kira 50 waktu bahagi 24 jam tuan-tuan. Setiap 30 minit waktu solat. 30 minit selang waktu solat. Ini tak tidurnya cerita. Kalau tolak tidur tuan-tuan, setiap 15 minit solat. Masuk waktu, setiap 15 minit waktu solat. Jadi sekarang ni, nampak tidak? Tengok Allah pegang dekat perbuatan yang pertama sekali. Bila sebut masa, kita boleh buat satu kesimpulan, masa sama dengan solat. Itu je. Hakikat masa, kalau tembuk masa untuk apa? Untuk solat. Sebab Allah bagi nyawa. Maka Allah hidupkan pergerakan. Nak buat apa? Gerak apa? Gerak solat. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nampak? Jadi gerak solat itu menjadi pergerakan yang mengatasi semua pergerakan yang ada atas muka bumi ini. Nampak? Jadi, bila kata tak ada masa, bermaksud dia tidak menguruskan gerakan utama dia, solat. Dan solat ini, bila pecah kepada, nampak, masa kaitan dengan solat. Bila kaitan dengan solat, gerak itu adakah gerak perbuatan solat saja, zahir saja? Tidak. Dia ada berkaitan dengan qalbi, hati, qauli, wa fi'li. Yang mana fi'li ni perbuatan yang kita nampak dah. Maka sepanjang masa saya dah jawab tadi dah, Tuan Khair Azhar. Kalau tak nak jawab hina, kita hina jangan menghina. Itu saja. Kalau siapa menghina akan dihina. Sekarang ni dia hina kan. Orang tu menghina, so dia akan dihina. Jadi dihina oleh siapa? Bukan kita. Kalau kita menghina, kita akan dihina. Itu konsep tu, faham itu je. Di saat orang menghina kita, terima kenyataan. Sebenarnya Allah menyatakan diri kita hina. Terima. Kita tidak boleh menghina orang. Okey? Titik kat situ. Baik. Maka masa dalam solat terdiri pada 3 rukun utama, qauli, qalbi yang utama. Qauli, percakapan, fi'li. Maka masa kita kena jaga 3 perkara ni sebenarnya. Dan solat itu pada pergerakan yang zahir nampak masuk waktu, rukun tertentu, syarat tertentu. Dan perbuatan tertentu, tempat tertentu, maka kalau kita letakkan solat itu masa, jadi apa lagi yang bicara kita boleh reflect daripada masa itu adalah kehidupan. Sebab tu kita kaitkan solat itu kehidupan, solat itu kehidupan. Sebab fahsya wal munkar mencegah pada fahsya wal munkar. Nafsu, fahsya, syahwat dan munkar. Nafsu dan munkar, kemurkaan. Ini semua ada dalam kehidupan, tuan. Nafsu dunia, nafsu syahwat, semualah kat dunia. Kemurkaan ini melanggar suruhan dan larangan. Jadi sebenarnya, kalau kita rujuk kepada mengurus masa, sepatutnya mengurus solat kita. Nampak macam basic ya, tuan-tuan? Dalam basic-basic, betul ke kita betul-betul sedang menunggu solat? Sepatutnya kita masa sekarang, bukan kita masa tunggu kita. Kita kena tunggu masa.
Masa tak menunggu, sifat masa berjalan kan. Masa dia kan nyawa. Masa kan nyawa. Masa semua dengan nyawa. Nyawa ni tunggu kita tak. Nyawa ni kitaran kan. Kitaran nafas. Jadi kitaran itu kita tak boleh tunggu dia. Patutnya kita nak tunggu nyawa. Tunggu nyawa nyanyi kita. Nak tunggu apa, nyawa tunggu kita, solat tunggu kita, tak boleh. Kita yang kena tunggu dia. Jadi maksudnya masa ni dia bukan duduk pada pergerakan yang kita kawal. Jadi kita yang kena tunggu masa tu. Jadi kita kena, sepatutnya masa tu nyawa kitaran, kita yang kena tunggu kitaran tu sampai. Sambil itu. Sebab tu dalam perbahasan ini saya akan tekankan dalam hidup ni tuan-tuan, bila sebut hakikat masa adalah sebenarnya masa juga sama dengan menunggu. Semua orang menunggu nak berjaya. Bila nak berjaya? Just about time. Menunggulah. Masa sama dengan menunggu. Sebab bukan kita kawal masa. Sebab masa tu kitaran yang dua kawalan. Sebab tu masa tu nyawa. Solat bukan kita kawal. Solat itu dah ada kawalannya. Sebab tu bukan solat bukan ikut masa kita. Solat ikut masa Allah. Allah dah tetapkan. Nampak? Jadi sepatutnya masa ataupun sama dengan menunggu. Menunggu apa? Apa masa? Jangan menunggu benda yang tak disuruh tunggu. Dipanggil buang masa. Menunggu yang paling besar dan paling utama yang kita dah bincang. Dan ini malam ni penghususan lah. Adalah menunggu. Apa dia? Menunggu masuknya waktu solat. Itulah menunggu solat lah. Kita tak ada niat nak menunggu solat. Kita menunggu berjaya tak? Menunggu berjaya, menunggu bisnes, sementara tunggu bisnes ni, kita solat lah sementara. Maknanya solat tu sampingan. Patutnya menunggu masa, menunggu solat. Itu yang utama. Menunggu waktu solat. Menunggu waktu solat ni tuan-tuan, bukan kerja kecil. Sangat besar. Lepas tu bermula dengan niat menunggunya waktu solat. Bila menunggu waktu solat tu, tunggu perbuatan yang paling tinggi. Paling tinggi sekali. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat tuan-tuan, ni keliling ni semua ni dia panggil kedai, suk. Tengah-tengah centralized. Mekah ataupun Madinah, Masjid Nabawi. Semua nak dekat dengan Masjid Nabawi, center point. Sebab apa? Solat je lagi pergi masjid. Dan solat di tempat laungan azan paling afdal. Di mana dilaungkan azan? Maka di masjid lah. Kalau bagi lelaki. Sebab tu, kalau kita lihat di Mekah desainnya, tengah-tengah. Center point, keliling. Mana pun kamu pergi. Fa'inama tuwalu fasamma wajhu. Kemana pun kamu pergi, mesti menuju pada aku. Jadi, rumah dekat dengan masjid bukan sebab nak cepat balik rumah. Tapi cepat pergi masjid. Patutnya, ni rumah dekat dengan masjid, cepat nak balik rumah. Jadi, solat di mana di tempat dilaungkan azan. Tapi jangan cerita pula, Ustaz PKP tak usah cerita lah. PKP dah sekarang ni. Dan sekarang COVID barulah kita nak cerita. Oh, masjid sekarang dah ditutup macam mana Ustaz? Dan masa sebelum PKP, kita tak letakkan pun sebagai isu macam sekarang ni. Sekarang bila dah tak boleh, baru kita terasa lah. Kita telan je lah apa yang sedang berlaku ni. Kalau perit lah. Jadikan sebagai ubat. Lain kali jangan main-main dengan masjid ni. Dulu kita nampak masjid ni macam tempat orang yang dah tak ada apa. Orang dah sakit. Orang dah tak ada buat apa-apa. Macam orang muda ni tengah busy. I'm busy kata. Business, meeting, office, kedai. Siap solat pun dekat kedai. Macam dah tak ada masa nak pergi masjid lah. Kan? Kita tak nampak dah. Sebab kita tak nampak solat tu yang utama. Kita nampak bisnes yang besar. Maka solat pun ikut dan lah kat mana. Yang penting solat Ustaz. Yang penting solat. Yang penting solat. Habis yang penting dalam hidup kamu tu apa? Ya tak ya juga kan. Baik. Jadi
hakikat masa itu kalau kita rujuk pada hakikat masa itu berkaitan dengan nyawa, nyawa itu berkaitan dengan ibadat. Seluruh hidupku ibadah. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab itulah hidupku, matiku, solatku, semuanya ada untuk Allah. Baik, sekarang ni saya nak bagi tahu, bila masa ni menunggu solat, saya nak bayangkan seorang lelaki yang ditanggungjawabkan mencari duit. Bukan mencari duit, mencari nafkah. Dan sebab saya sebut duit sebab uruf sekarang disebut nafkah duit lah. Nak cari duit, padahal tak pakai duit pun nafkah ni. Mencari nafkah. Itu lelaki. Tengok, sebelum mencari nafkah, maksudnya nafkah tu dah kahwin kan. Maka dia belum kahwin, maka solat dulu lah kan. Maka kewajipan dia menunggu solat, bukan sibuk menunaikan benda yang lain dulu. Bermaksud kewajipan seorang lelaki yang dia ditanggungjawabkan mencari nafkah pun tidak tertanggal kewajipan menunggu solat sepatutnya. Bagaimana pula dengan wanita? Wanita bekerjaya yang ini mencari ada duit. Sebab tu wanita ni tuan-tuan, Allah letakkan di rumah. Sebab apa di rumah? Sebab dah tak ada kerja ke? Dah tak ada dapat job ke? Bukan. Sebenarnya bukan kerana perempuan saja. Lelaki pun di rumah juga. Di mana? Di rumah Allah. Di rumah Allah, nisbah dia kepada Allah. Sebab hidup kita ni, kok mana mesti kembali ke rumah. Ke rumah mana? Ke masjid. Solat. Jadi sebaik-baik tempat solat bagi seorang perempuan itu rumahnya. Maka sebenarnya dia tidak dipertanggungjawabkan. Sebab tahu, kalau di luar susah nak buka tudung, buka telekung, nak pakai ini, nak bawa itu, nak gini sekarang, nak pergi ke tandas, payah. Lelaki tak apa. Senang cerita. Sebab tu orang perempuan tidak dipertanggungjawabkan untuk keluar. Sebab apa yang susah bila keluar? Solat. Solat ni sangat susah kalau perempuan berada di luar. Sebab tu kadang-kadang perempuan nak balik rumah. Bukan senang-senang. Sebab main kita yang utama itu masa kita ataupun nyawa. Saya susun balik. Bila bagi nyawa, itu sama dengan masa sama dengan nyawa, maka strata yang paling tinggi itu solat. Kemudian barulah ibadat-ibadat yang lain pun turun ke bawah. Boleh turun begitu. Ini jalan je menuju. Jadi menujulah dia ke satu tempat, satu keadaan. Maka turunlah dia ke bawah menuju pada satu tempat, solat. Maka baru turun jawatan-jawatan yang lain ke bawah ini. Jadi jawatan apa? Tinggal lagi lah jawatan apa sebagai khalifah. Okey, sebagai sebelum nak jadi ibu. Isteri. Sebelum tu, takkan tak solat. Mesti solat. Suami. Bekerja. Dan pada solat inilah terletaknya semua perkara. Pada 3 perkara rukun qauli, qalbi. Pada ini itu qauli. Pada ini itu fi'li. Menjaga ketiga-tiga perkara ini. Tiba-tiba, jawatan sebagai ibu, isteri tambah lagi. Bekerjaya. Dah samalah dengan suami kan. Jadi masa nak solat ni dah tak boleh dah. Dia punch card dia merah dia. Merah dia. Ini saya cerita luaran dulu. Besok saya sambung pula pengisian dalaman pula. Menunggu solat ni apa cerita besar dia. Sebab tu hayya ala solah. Hayya ala solah. Hayya ala falah. Solah itu falah. Falah itu solah. Tak ada cerita bab lain. Jangan bagi alasan sibuk, tak boleh soal sibuk. Payah sebab tu seorang ibu atau isteri ni tempatnya di rumah supaya nak mudahkan solat.
malah seorang suami ni Allah mudahkan dari segi auratnya, jadi mudah sebab mudah solat. Itu sebenarnya sebab tu solat ni adalah tiang imanuddin, tiang. Tapi kita tak nampak, malah solat tu kita tak nampak satu kerja. Satu yang utama. Jadi masa kita, bila tak nampak solat ni yang utama tuan, kita akan buang masa semua perkara. Jadi seorang ibu-ibu yang buang masa, jadi seorang isteri yang buang masa. Kalau bekerja rasa buang masa. Nampak? Ya, itu bila dah fikir balik, sebaliknya muslimat kalau keluar nak pakai senang-senang, nak senang solat, cerita itu datang kemudian. Itu pun nak keluar, itu bukan syarat nak solat. Syarat nak keluar memang kena longgar, kena tutup aurat. Itu banyak nas dia. Perempuan nak keluar ni bukannya semudah-mudah itu dia nak keluar. Dia kalau tak ada tuntutan syarak. Jadi maknanya solat yang utama di rumah. Bagi seorang lelaki sama di masjid. Sebab tu sahabat, kalau kait dengan masjid, ini satu benda yang sebati, tuan. Lelaki solat di masjid, perempuan solat di rumah. Itu sepatutnya. Jadi lelaki cepat-cepat nak balik rumah sebab nak pergi masjid. Sepatutnya nak kemar-kemar, nak siap-siap nak pergi masjid, cepat-cepat. Bukan cepat-cepat nak balik rumah nak rehat. Tu cerita dia. Dia suka duduk rumah tu bukan suka duduk rumah saja. Jangan suka seronok kat rumah ni everything. Bukan. Duduk di rumah, kalau bantai rumahnya tak ada apa-apa, bosan lah duduk kat rumah, Ustaz. Kalau Allah uji, kalau tengok bagaimana ummahatil mukminin ni, sisi bagi Nabi SAW, rumah besar bilik, setiap bilik-bilik lah. Sebenarnya suka tu sebab ni, suka ni, solat ni. Bila menjaga yang utama, bila jaga yang utama, maka yang lain-lain akan selesai. Ni hikmah, hakikat masa, tuan. Ni hakikat masa kalau di sudut perbuatan syariatnya. Sebab itu, anda tidak ada alasan sepatutnya. Tinggal lagi solat, Allah bagi rukhsah. Solat zuhur, ada waktu dia. Antara zuhur dengan asar, ada waktu dia. Bagi lagi kelonggaran. Subuh, zuhur, asar. Asar, maghrib, kemudian ada isyak. Balik ke subuh. Ada kelonggarannya kan? Walaupun ada kelonggaran, itu perjalanan, tuan-tuan. Perjalanan tu. Bukannya kita bagi peluang untuk kita lambat. Sebab perjalanan, circle. Nak pula yang akan uruskan, contoh yang terlibat dengan soal lelaki. Lelaki ni kan banyak ada urusan-urusan dia. Urusan terutamanya buat nafkah, tanggungjawab banyak. Ini. Dan lelaki sepatutnya memastikan isterinya itu memastikan menjaga rantaian solat ini. Itu dia. Jadi Tuan Nairil, Izan dan semua, tak apa PKP ni, sekarang ni, kita kat rumah kan. Jadi kat rumah tu masjid. Jemaah dengan isteri. Tak kahwin lagi. Jemaah lah dengan keluarga. Tak apa, seorang je lah. Macam mana? Maknanya ada isteri, ada anak-anak, jemaah. Inilah masanya, nak luruskan saf balik. Baik. Jadi bukannya alasan untuk masa ni kita banyak ke lain. Sebenarnya masa yang Allah bagi sementara menunggu masuknya waktu solat. Lalu kita pun buatlah perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak ataupun yang ada tuntutan dalam syarak. Jadi maksudnya sementara menunggu waktunya zuhur, ni subuh, zuhur, niatnya sementara menunggu masuknya waktu zuhur, maka aku melakukan segala perbuatan ataupun amalan yang setara dengan yang solat, ini wajib, atau amalan-amalan yang sunat. Yang bermula dengan haruslah, harus. Sunat, apatah lagi jauhkan daripada perkara yang haram. Sebenarnya kita menguruskan hukum-hukum ni lah tuan-tuan sebenarnya. Solat ini wajib. Maka setelah buat yang wajib, uruskan yang wajib apa lagi? Nafkah, pergi. Pergi buat yang wajib lagi apa?
Uruskan yang wajib, kemudian buat yang sunat. Ada sesan yang buat yang harus. Jauhi yang haram. Masuk zuhur, solat yang wajib. Buat lagi, itulah circle kita. Inilah masa kita. Hmm. 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 Ustaz, apa kebenarannya berbeza suami ada dengan tak ada kat rumah? Rasa lebih terurus masa kalau suami tak ada di rumah dengan anak-anak yang lebih dengar kata mudah nak diurus, walhal dan suami ada rumah banyak je benda yang dibantu. Tapi isteri tak rasa lebih teratur kalau suami tak ada kat rumah. Asal suami ada ni rasa macam tersepit, terikat. Sebab tu, kita kena melihat semuanya itu sebagai ibadah. Kalau benda tu ibadah, tidak bolehlah kita nampakkan perbezaan begitu. Malah ketika suami balik, kewajipan utama sudah sampai. Maka perhatian nak diberikan kepada yang utama, suami. Itu maksud dia. Bila suami tak ada, itu maksud ada keringanan, tapi masih ada kewajipan. Bila suami balik, itu kewajipan yang utama. Kewajipan utama seorang isteri ni persiapkan diri untuk suami. Sebenarnya tak payah buat apa-apa semua. Ya, sebab kena uruskan suami. Tu dia. Tapi suami pula minta uruskan rumah. Supaya balik lapang, senang. Buatlah wajib. Apa yang disuruh. Benda yang memang fitrah ataupun lumrahnya wanita buat kerja-kerja wanita. Bila suami balik, uruskan suami. Kalau suami kata tak apa, pergi uruskan anak. Pergi, tak apa, abang okey. Tak apa, uruskan anak balik. Sebab tu jangan balik buat di persimpangan dilema ni. Masa tu ni, nak urus anak ke, urus suami. Abang kena faham tau. Abang tahu tak saya ni sibuk, anak lagi, rumah lagi. Dah, aku balik, duduk. Kalau suami kata duduk Ustaz, abang cakap, duduklah, tinggallah semua tu kejap. Ya bang. Okey bang, tak apa. Okey. Kena bangun. Ini kan, dah balik dah. Time inilah dia balik. Itu yang utama. Itu pintu masuk syurga yang utama. Bila pintu syurga yang utama balik, amalan-amalan lain itu akan ikut sekali lah. Sebab tu, isteri yang taat, yang solehah ni, dia boleh masuk ikut pintu mana-mana yang masuk. Kemungkinan suami dia balik, dia tak sempat nak tahajud. Contoh. Atau terkejut, ya kan? Nak tahajud macam mana? Tapi kerana dia memenuhi tuntutan agama, melayani suami, maka dia boleh masuk pintu tahajud. Itu maksud dia. Selagi mana suami tak suruh benda yang haram. Nampak? Kita bicara hidup soal hukum. Menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu yang utama. Jadi ceritanya, sebelum ada suami, ada solat dulu ke suami dulu? Solat, sebab tu solat yang wajib suami tidak boleh halang. Malah berdosa. Solat ini wujud sebelum adanya semua perkara kan. Sebelum kita berkahwin, sebelum kita ada anak, sebelum kita buat yang lain-lain, maka solat nombor satu. Jadi solat nombor satu. Yang kedua apa? Tengok jawatan yang kedua. Jawatannya takkan tertanggal. Apa dia? Anak tak tertanggal. Okey, anak pula tengok anak yang bergelar suami, anak yang bergelar isteri. Anak yang bergelar isteri dah ada suami. Okey, ketaatan beralih kepada suami. Jadi bagaimana tak tertanggal ketaatan seorang anak lelaki kepada seorang mak dia, begitulah tak tertanggal ketaatan seorang isteri kepada suami dia. Ya. Nampak? Suami yang lalai solat macam mana Ustaz? Suami lah lalai. Macam mana? Suami lah akan kena. Ni satu. Tujuan apa soalan-soalan gitu keluar? Macam mana saya nak jadi orang yang solat Ustaz? Suami pun lalai. Begini, soal masuk syurga. Itu tanggungjawab individu sebenarnya. Tinggal lagi bila ada yang membimbing, cepatlah. Sekarang dah ada membimbing kan, mengaji kan. Dah ada bimbingan ni. Itu saja. Jangan kita jadikan saya tak boleh solat sebab suami lalai. Saya tak boleh jadi baik, suami jahat. Allah tak tanya suami lalai ke, Allah tak tanya kita anak tu baik ke, Allah tak tanya apa keliling kamu, yang Allah tanya apa kamu buat. Itu saja. Allah tak tanya soal keliling, Allah tanya kita buat apa terhadap keliling. Suami kamu lalai solat, kamu buat apa? Saya solat juga ya Allah. Bagus.
Aku datangkan suami jenis hardcore, hard rock cafe, hard cafe, macam-macam lah semua ada. Apa yang kamu buat? Aku tak buat jahat, ya Allah. Tetap pertahankan suruhanmu kerana aku hidup untuk engkau, ya Allah. Bukan untuk suami. Okey. Solat tetap solat. Solat, ya Allah. Walaupun suami tak solat. Bagus. Tak terkesan, sikit pun tak terjejas. Tak ada. Kerana masaku untukmu, ya Allah. Macam mana kamu boleh tak terjejas? Aku dididik dengan agama, dengan iman. Dari dulu lagi ada didikan dengan keluarga mak ayah kamu? Ya. Okey. Jadi ketika diuji dengan suami yang macam tu macam-macam, aku tidak macam-macam, ya Allah. Aku tetap melaksanakan suruhan. Suami suruh buka aurat. Tak, ya Allah. Kerana aurat ni milikmu, ya Allah. Aku takkan ikut. Itu baru betul. Allah kata, mantap. Bagus. Malaikat kata, mantap. Bagus. Beginilah. Ahsanta. Bagus. Ni Allah puji. Hamba-hamba yang taat. Maka syurga. Ujian tu keliling. Ni kamu dapat suami yang isteri yang tak kerti bahasa ni, nak buat apa? Isteri yang tak tutup aurat, isteri yang tak solat, kamu buat apa? Kamu solat tidak? Tetap solat, ya Allah. Kamu ajak dia? Tetap ajak, ya Allah. Kamu terkesan dengan perangai dia? Tak ada, ya Allah. Aku tetap mengajak dia kepada kebaikan. Bagus. Itu dia. Itu dia. Jadi kalau nak sama-sama memang nak, tapi ada ketika tak sama-sama. Jadi jangan letakkan sama-sama itu sebagai syarat utama nak jadi baik. Jom bang, kita sama-sama bang. Jangan. Kalau Allah buat tak sama, terus kita pening. Jadi jangan letak mesti sama-sama. Dah. Sama-sama itu hanya bonus. Ada ketika tak sama-sama. Saya bagi satu perumpamaan, wahai para isteri. Ini pintu. Pintu untuk masuk ke satu tempat yang dinamakan tempat yang abadan abadah. Maka anda masuklah ke dalam ini dan jangan lagi berkira-kira untuk masuk. Jadi pintu ni ibarat suamimu. Kan suami kan pintu syurga. Pintu syurga. Jadi pintu ni dia pintu automatik tau. Dia ada auto sensor di sini. Pintu tau. Bila pintu diri kat depan tu masuk ke? Jangan pergi duduk kat tepi pintu tu kan terkepit ke orang. Duduk pula. Lepas tu dia belik pintu ni. Apa nak jadi dengan pintu ni? Pintu dah roboh. Ustaz nak roboh pintu ni. Dia belik pintu ni. Dia tengok pintu ni. Buang masa lah duduk kat situ. Dia tengok lah. Dia tengok pintu ni. Dia komen pintu ni. Dia. Pintu ni apa? Pintu ni untuk masuk kan? Masuk. Masuk. Tak nak masuk. Habis tu aku sayang kat pintu ni. Duduk kat pintu ni. Dah terkepit. Roboh dengan pintu empat dia. Masuk. Itu je. Main entrance. Jangan cari entrance lain dulu. Pintu utama. Masuk. Lepas tu masuk. Bukan kamu seorang je boleh masuk. Halau orang lain nak masuk. Jangan. Dah kamu duduk kat sini. Kenapa? Kamu dah masuk ke dalam. Letaklah kalau ada seorang lagi nak masuk. Seorang lagi nak masuk. Faham tak ni? Berapa satu pintu boleh masuk? 4 orang boleh masuk. Yang mana dibenarkan masuk ikut pintu tu yang dibenarkan. Faham? Bukan kamu seorang ni masuk ikut pintu tu. Ini duduk kat situ. Masuk. Duduk tersepit kat tengah tu kenapa? Dia pergi kaji pintu, betul? Dia kaji pintu. Mana boundary nak nasihat suami? Nasihatlah dengan hati yang bersih. Nasihat tak ada boundary. Soal lagi kita jadi punah sihat. Kita tak jadi nasihat. Nasihatlah suami, apa masalahnya? Tak ada haram nak nasihat. Yang masalahnya punah sihat. Mengajar. Penasihat bukan mengajar. Penasihat ni memberitahu. Seorang anak memang kena nasihat mak. Tapi bukan. Dia penasihat jawatan.
Ni bab masa kan, ni bab masa ni kadang-kadang adanya isteri dah jadi macam buang masa jadi isteri kan. Kan? Sebab dia tak buat apa yang utama. Mungkin solat dia tak jaga yang utama. Hati dia tak jaga, mulut dia tak jaga, perbuatan dia tak jaga. Tu kadang-kadang tu jaga-jaga. Tak apalah. Bagi sini. Seorang isteri, sebelum saya tutup bab malam ni, kita sambung besok. Jawatannya penasihat kepada suami. Penasihat ni, dia mesti kena begini. Kena bagus. Seorang penasihat bukan penasihat. Jadi nak sihat, hati kena bersih. Yang tak bolehnya adalah jadi penguasa. Penguat kuasa. Ataupun pengarah. Pengarah tak boleh. Penguat kuasa, pengarah, anda boleh pakai, wahai isteri, dekat mana? Dekat anak-anak. Dekat anak-anak, anda ada 3 jawatan. Penasihat, penguat kuasa, pengarah. Gunakan full power pada anak-anak. Tapi seorang isteri, dia ada satu je dengan suami, penasihat dia. Dia bukan pengarah, penguat kuasa. Abang mulai hari ni, abang tak boleh. Amboi. Bagi arahan nampak? Pengarah ke? Abang dia dapati bersalah. Penguat kuasa nampak? Ni jangan pakai. Buat kat anak. Sibuklah jadi pengarah kepada anak-anak. Jadi penguat kuasa kepada anak-anak. Jadi penasihat kepada anak-anak. 3. Itu seorang isteri dan ibu. Tapi kalau seorang isteri, dia tidak boleh jadi penguat kuasa dan pengarah pada suami. Tak boleh. Penasihat saja. Seorang anak kena jadi penasihat kepada ibunya. Tidak boleh jadi pengarah dan penguat kuasa. Anak lelaki, mentang dia dah rapat dengan mak dia mengarah mak dia. Ya Rab. Malah dia penguat kuasa pula tu. Tak boleh. Tu salah. Jadi boundary sebagai penasihat. Nasihatlah sebanyak mana nak nasihat. Selagi mana anda tak masuk jadi penguat kuasa dengan pengarah. Anda dah tak jadi penasihat. Anda jadi penguat kuasa. Ataupun dah tak kuasa dah. Itu salah. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kesimpulan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik. Ada 2 gambar. Baik. Jadi kesimpulan kita sambung besok lagi insya-Allah. Tentang hakikat masa, kita nak susun balik kefahaman tentang hikmah dalam pengajian kehidupan ni. Kita nak faham tentang masa ni. Mudah-mudahan dengan kita faham tentang masa, kita tak nak jadi golongannya rugi. Golongannya. Ini perlukan kecerdikan. Kecerdikan untuk perbahasan agar kita mula menyusun kembali masa mengikut kepada nas dan ketentuannya insya-Allah. Kita akan sambung lagi pengajian pada siri yang akan datang. Pengajian online kita dalam pengajian hikmah dalam kehidupan insya-Allah. Mohon ampun, maaf atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah sahajalah yang layak memberikan yang terbaik, yang menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Rahman. Barakallahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.